Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 29 September 2023 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam Berita 5 at 5. Datuk Amizah Abu Adam menggariskan strategi 3P iaitu pendapatan perumahan dan penyediaan infrastruktur bagi memperkasakan golongan belia di kawasan Dewan Undangan Negeri Pelangai kali ini. Beliau berkata dalam aspek pendapatan pekerjaan sedia ada perlu ditambah nilai sekaligus mewujudkan janaan ekonomi baharu di kawasan itu. Beliau turut memberikan contoh bagaimana golongan muda di kawasan Felda dilihat mempunyai minat dalam menerusi bidang automotif yang boleh dikembangkan sebagai janaan ekonomi baharu. Beliau yang merupakan anak jati Felda Cemomoy yang berkelulusan ijazah sarjana pengurusan dan kepimpinan strategi Universiti Sains Malaysia itu berkata, usaha mewujudkan perumahan mampu milik dan infrastruktur terancang juga perlu selari dengan peluang pekerjaan supaya anak-anak muda Pelangai tidak perlu keluar dari kawasan itu. Berdasarkan data Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, sebanyak 7,639 daripada keseluruhan 16,456 pengundi di DUN Pelangai ialah mereka yang berusia 18 hingga 39 tahun. Jentera BN pada PRK Dewan Undangan Negeri DUN Pelangai diingatkan agar tidak leka dan terlalu selesa kerana berbaki 8 hari lagi sebelum tempoh kempen berakhir pada 11.59 malam 6 Oktober ini. Calon BM Datuk Amizah Abu Adam berkata jentera parti perlu bersedia setiap 24 jam bagi menghadapi sebarang serangan yang mungkin dilakukan pihak lawan saat-saat akhir. Menyentuh mengenai manifesto Barisan Nasional, beliau merupakan ahli jawatankuasa UMNO Bentuk itu berkata beliau akan melancarkan manifesto BN buat rakyat Pelangai dalam masa terdekat. Bagaimanapun beliau enggan mengulas lebih lanjut mengenai perincian manifesto tersebut buat masa ini. Pengurusi Felda Datuk Seri Ahmad Sabri Cik berkata selain kempen bersemuka tidak terkecuali, Barisan Nasional juga berkempen dalam media sosial bagi menjelaskan segala permasalahan yang dibangkitkan. Beliau melakukan kempen-kempen melalui media sosial terus ditingkatkan untuk mendapatkan info serta menjawab segala isu yang berbangkit dan mengetengahkan isu-isu utama. Menyentuh mengenai masa depan Felda, beliau menjelaskan nasib Felda banyak bergantung kepada kestabilan kerajaan sekarang. Dan apabila kerajaan bertukar, kebiasaannya akan menimbulkan keresahan kepada orang ramai. Menurut beliau, pilihan raya ini bukannya untuk menyusahkan rakyat tetapi bertujuan untuk memilih seorang wakil rakyat yang boleh membantu para peneroka sekaligus untuk generasi kedua dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Jelasnya ini kerana masyarakat DUN Pelangai memerlukan wakil rakyat yang tepat dan mudah untuk dibawa berbincang. Bukan sahaja dengan kerajaan negeri tetapi juga kerajaan persekutuan malah masyarakat Felda itu sendiri. Isu dan sentimen agama yang terus menjadi bahan kempen oleh pihak pembangkang pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai dilihat sebagai langkah memesongkan pemikiran pengundi kepada hakikat yang sebenarnya. Menteri Bersama Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail menegaskan bahawa langkah berkenaan diambil oleh pihak pembangkang memandangkan kawasan tersebut terdiri daripada 80% pengundi Melayu. Beliau berkata mereka cuba mengelirukan pengundi dengan memainkan persepsi dan sentimen agama untuk menutup prestasi apa yang telah kerajaan negeri telah lakukan selama ini. Lalu beliau mengadakan ramah mesra bersama calon BN DUN Pelangai Datuk Amizah Abu Adam dengan masyarakat setempat di pusat daerah mengundi Pelangai. Katanya pengundi-undi DUN Pelangai terutamanya sekali anak-anak muda perlu menilai prestasi kerajaan negeri yang ada pada hari ini bukannya mendengar cakap-cakap orang. Beliau turut memberikan contoh bagaimana kerajaan negeri memberikan tumpuan dalam aspek kebajikan serta tumpuan dalam sektor pendidikan selain memperkasakan berkaitan agama Islam. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad berkata bukan sahaja masyarakat Dewan Undangan Negeri DUN Pelangai memerlukan Datuk Amizah Abu Adam. Sebaliknya, kerajaan negeri Pahang dan juga pusat turut memerlukan khidmat beliau. Katanya langkah itu penting kerana perjuangan yang diilhamkan oleh Allahyarham Datuk Seri Johari sudah pasti calon yang ada ini akan membawa kesinambungan kepada penduduk Pelangai. Jelasnya antara projek yang diberi perhatian ialah pembinaan lingkaran tengah utama daripada Karak ke Pelangai hanya menunggu pertimbangan dan kelulusan peruntukan daripada Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan.
Pembangunan itu melibatkan peruntukan sejumlah RM987 juta bagi pembinaan laluan sepanjang 35 km itu. Beliau memandangkan sebaik saja peruntukan diteruskan kerja pembinaan akan dimulakan dan dijangka projek tersebut mengambil masa antara 3 hingga 5 tahun untuk disiapkan. Terdahulu, LTU atau sebelum ini dikenali sebagai Lebuh Raya Central Spine Road CSR menghubungkan Kuala Krai, Kelantan ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur di Bentong kini sedang dalam pembinaan dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2026. Sekian daripada saya, Muhammad Syarul Azlan. Jangan lupa temu janji kita Isnin ke Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.